Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Suram, pengurusan ekonomi yang lemah sebabkan permintaan hartanah komersial semakin membimbangkan. Itu adalah kenyataan daripada Bank Negara Malaysia. Mari kita ikuti berita seterusnya. 1 hari bulan April 2021, jumlah hartanah tidak terjual menyaksikan perubahan susulan pelaksanaan kempen pemilikan rumah HOC oleh kerajaan. Namun pasaran komersial kekal sebaliknya dan terus membimbangkan, terutama dalam persekitaran Norma Baharu. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Nur Samsia Muhammad Yunus berkata, jumlah hartanah tidak terjual itu masih di paras yang amat tinggi. Katanya jumlah kira-kira 170.000 unit dan sudah berkurangan, namun paras itu masih terlalu tinggi. Kempen HOC yang diperkenalkan kerajaan pada tahun lalu membantu penjualan sebilangan unit tidak terjual ini. Katanya dari segi hartanah tidak terjual, kami bimbang prestasi hartanah komersial karena jumlah penawaran di ruang pejabat dan kompleks bela-bela ini amat tinggi walaupun sebelum pandemi COVID-19. Malah keperluan terhadap ruang pejabat dan premis fizikal ini akan merosot dengan permintaannya tidak lagi tinggi seperti sebelumnya. Berikutan faktor seperti pandemik, jualan secara dalam talian yang lebih hebat serta lebih banyak aturan bekerja dari rumah, kata beliau dalam sesi taklimat kepada pengarang media massa pada hari Selasa yang lalu. Sehubungan itu, perkembangan membabitkan ruang komersial tidak terjual ini adalah sesuatu yang membimbangkan. Bank Negara Malaysia memandangkan lebihan kapasiti dalam pasaran akan bertambah buruk dalam persekitaran Norma Baharu. Katanya, mujurlah pendedahan bank terhadap segmen ini adalah kecil dan mewakili 3.2% daripada jumlah pinjaman, katanya. Bagaimanapun, Bank Pusat itu menerusi laporan tinjauan kestabilan kewangan bagi separuh kedua 2020 menyatakan keadaan pasaran kediaman yang lebih lemah menyebabkan pemaju bertindak melakukan penyesuaian dengan menawarkan lebih banyak segmen rumah mampu milik. Katanya lagi, biarpun pelancaran baharu bagi semua segmen harga secara keseluruhannya merosot dengan ketara bagi tempo 3 suku pertama tahun 2020 yaitu 24.853 unit, suku pertama suku ketiga 2019 60.000 unit 955 unit. Penurunan ini lebih ketara bagi hartanah berharga lebih RM500.000. Berikutan itu bahagian memabitkan hartanah yang terbaru dilancar bagi segmen susut kepada 20.5% daripada keseluruhan pelancaran baharu suku pertama suku ketiga 2019 31.8%. Katanya ini merupakan perkembangan yang dialu-alukan dan dapat membantu mengurangkan ketidakpadanan permintaan penawaran yang menjejaskan kemampuan memiliki rumah dan meningkatkan risiko pembetulan harga pada sebelumnya. Katanya, menurut Bank Pusat itu persekitaran kadar faedah yang rendah juga menggalakkan pembelian bagi tujuan pemilikan sendiri dan pelaburan. Permintaan terhadap pembiayaan juga seiring dengan aktiviti pasaran yang mana pertumbuhan permohonan pinjaman perumahan meningkat dan merentasi hampir semua segmen harga kecuali bagi kediaman berharga kurang atau di bawah RM300.000. Risiko terhadap bank-bank bagaimanapun kekal terkawal dengan nisbah rosot nilai semasa dan bahagian peminjam dalam ekuiti negatif bagi pelabur isi rumah masing-masing pada 0.9% dan 1.3%. Purata nisbah pinjaman terhadap nilai pinjaman terkumpul pula kekal di bawah 60% yang mengurangkan risiko lebih banyak peminjam tergolong dalam kelompok ekuiti negatif selain menghadkan kerugian yang dialami oleh pihak bank. Jadi saudara dan saudara, seperti mana penyataan daripada Gubernur Bank Negara Malaysia menyatakan bahwa pengurusan ekonomi yang lemah menyebabkan permintaan hartanah komersial semakin membimbangkan. Dan di manakah dan siapakah yang harus bertanggung jawab di dalam perkara ini? Jadi saudara dan saudari, sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.